أن تخرج من ضيق الظلماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ba'du. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan lagi pada hari ini dalam musim yang kedua Mari Mengaji, episod yang ke-6, dan kita akan baca pada malam ni ayat yang ke-21 sehingga ayat yang ke-24 daripada suratul Baqarah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada yang memberikan salam. Khususnya ahlan wa sahlan kepada Ustazah Melati, Ustazah Azura, Ustazah Zumana, Dr. Zul, Ustaz Rosli, Ustazah Azirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey, sambil-sambil saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak pada malam ni. Minta tolong komen gambar clear ataupun tidak. Clear, alhamdulillah. Okey, KL clear semuanya. Okey, alhamdulillah. Abang Mazlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sambil-sambil boleh tolong saya klik button share untuk kita berkongsi dengan sahabat kita, dengan rakan tawalan kita, dengan anak-beranak kita berkaitan dengan kelas ni, dan untuk kita ajak mereka bersama untuk kita masuk dalam kelas pada lewat malam ni untuk sama-sama kita mempelajari, kita membaca, kita mentadabbur Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, dan juga majlis kita insya-Allah haffathumul malaikah, malaikat memayungi majlis kita insya-Allah. Okey, audio video jelas. Nur Syam Ismail, Ustaz Zakiyah, Ustaz Alfiza, ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita buka dulu majlis kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah kita telah buka majlis kita dengan Ummul Kitab sebentar tadi. Okey, malam ni insya-Allah kita akan baca ayat yang ke-21 sehingga ayat yang ke-24. Okey, jom kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca satu nafas Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tak sempat kita boleh berhenti di khalaqakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, ya, buat apa buang kopiah di atas kepala malam ni. Okey.
Ya ayyuhan nas. Ya ayyuha kita baca dengan panjang 4 harakat. Ya kita buka mulut. Ya 4 harakat. Ya lidah kena jatuh bawah. Ya panjang 4 harakat. Ya ayyuha huruf ya bertasydid. Ayyu, jangan ayyuha. Jangan kita tersekat bacaan kita, tak, dia adalah rakhawah. Ya ayyuha. Okey, jangan ayyuha. Okey, an-nas nun bertasydid wa ghunna miman thumma nunan syuddida, dighunnahkan mim dan nun yang berada dalam keadaan tasydid. Okey, ya ayyuhan nas. Ayyuhan nasu u'budu. Ya ayyuhan nasu, huruf ain. Ayyuhan nasu su'budu. Okey, kalau cepat dia tak apa nampak lah. Rabbakumul ladzi rabbakumul ladzi. Kalimah alladzi lam kena buka. Alladzi alla hujung tepi lidah diletakkan di gusi. Khalaqakum, khalaqa satu kalimah, kum satu kalimah, tekan di huruf qaf. Alladzi khalaqakum khalaqa satu-satu. Huruf yang berbaris atas apabila dia berderetan ataupun berturutan baris atas ni, kita kena satu-satulah. Sebabnya kalau tak dia akan jadi ikhtilas. Contohnya dia berkemungkinan akan jadi baca alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Khalaqakum, kita nak khalaqakum satu-satu. Walladzina min qablikum, walladzi, walla buka dulu. Walladzina huruf zal pula hujung lidah di hujung gigi atas. Walladzi, vi bagi bawah zi. Walladzina min qablikum, min qa, nun mati bertemu dengan qaf. Min qa, min macam ni dulu. Min dengan di sisi huruf qaf. Min qa, nang qa. Min qa, min qablikum, qabli, li tarik, qablikum la'allakum tattaqun, la'a ain, la'allakum tattaqun, la'a halkum tengah, la'a lidah kita terhampar je. La'allakum tattaqun. Tattaqun huruf ta. Hujung lidah digusi tu makhraj bagi huruf ta. Tattaqun. Jangan baca tattaqun, tak boleh. Tattaqun. Okey. Qaf pula qaqiqu, qun. Jangan qun, jangan kat depan, dia mesti di pangkal. Tattaqun, qun kena muncul sebab dia bagi depan. Okey, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, antara benda yang kita kena perhatilah. Okey, antara benda yang kita kena perhatikan adalah baris. Okey, baris sebagai ulangan yang kita dah ulang berkali-kali dah, tapi ianya benda yang asas dan benda yang penting untuk sama-sama kita hadam. Okey, huruf baris atas ta buka dalam keadaan bersahaja. Jangan baca ta pun tak. Jangan baca kita baca macam mana tebal. Qablikum tak. Qablikum la'allakum tattaqun. Okey, seterusnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Huruf qaf bukan satu jari, dia kena buka dua jari. Okey, alladzi sambung dulu.
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Okey, allazi ja'ala lakumul arda. Allazi, alla buka dulu untuk huruf lam. Penting. Allazi, huruf zal hujung lidah di hujung gigi atas. Bagi bawah zi kena tarik. Okey, sekadar mana keluar, sekadar kalau kita nak gigit kita boleh gigit. Ja'ala lakum, ja'ala satu-satu. Ja'ala lakum, ja'ala, ja'ala. Alladhi ja'ala lakum, ja'ala lakum. Okey, ja'ala satu kalimah, lam satu kalimah, kum satu kalimah. Ja'ala lakum, kita tekan sedikit di huruf lam, yang kedua tu, lepas tu kum, tekan balik. Ja'ala lakumul arda firasha, arda, takrir ra. Ja'ala lakumul arda firasha, fira, buka mulut, jangan firasha ataupun fira, ro ambil kat dalam. Kita paut lidah kita ke dalam, tak boleh. Fira, ra, arra. Okey. Hujung lidah kita dengan langit ni, dia letak, contoh kalau makhraj nun dekat sini, an, ar, ra kat dalam sikit. Ar, fi lakumul arda firasha, firasha, firasha. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Okey, bagi atas kita buka mulut dalam keadaan yang bersahaja, tanpa ada unsur sengih, tanpa ada unsur seringai, tanpa ada unsur kita muncung. Okey. Ustaz bersiaran biasanya hari apa? Berapa kali seminggu? Malam kemarin tak ada kan? Kita di kelas mari ngaji ni pada hari Jumaat, pada hari Ahad, Selasa dan Khamis. Ahad, Jumaat, Selasa dan Khamis jam 10.30 malam. Okey. Hari Jumaat dan Ahad saya akan cover, dan hari Selasa dan hari Khamis, Selasa dengan Khamis Ustaz Saiful Azlan akan cover. Okey, jom kita sambung. Was-samaa, was, sin, hujung lidah dia menghala ke gusi bawah. Was, dia tak kena, dia keluar rakhawah, dia keluar hams, dia keluar safir. Okey, was. Yang pentingnya kita baca ni dalam keadaan lidah dia tak terik. Jangan baca was, kita rasa tolak daripada dada, lepas tu kita tahan juga tak boleh. Dia relax . Okey, sebutan huruf dia mesti sempurna, tapi sempurna bukan makna kita berlebih-lebihan dalam sebutan. Okey, Imam Jazari kata mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Sebut huruf kena sempurna. Min ghairi ma takallufi, tapi sempurna tu dia tak boleh bawa kepada takalluf, tak boleh. Bil lutfi, okey, tak boleh memberat . Bil lutfi fi nutqi, sebut pula kena relax-relax, tanpa ada susah payah . Okey, kita nak sebutan yang kita sebut adalah sebutan yang tabi'i, sebutan yang asli, tanpa ada penambahan. Okey. Seterusnya jom kita baca. Kita sambung. Was-samaa, sama, nampak tak lidah saya? Sama, kita letak lidah kat bawah. Sama, jangan baca was-samaa, samaa. Okey, panjang 4 harakat. Mak jaiz ataupun mak wajib bagi riwayat yang kita baca Hafan Asim Tariq Syatibi, bacaannya adalah 4 harakat. Binaa. Okey, saat ini as-sama, alif dan hamzah dalam satu kalimah. Binaa, alif dan hamzah dalam satu kalimah. Kena baca dengan 4 harakat juga. Dia mak wajib. Okey, dalam matanya disebut wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Lafaz yang sama, okey, dibaca dalam keadaan yang sama. Okey, kena baca was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa' wa anza, di sisi huruf zai. Wa anza, jangan wa anza, tak boleh. Dia mesti lidah bersedia untuk sebut huruf zal. Wa anzala. Jangan dengun kita tinggi, jangan baca wa anzala, tak boleh. Ataupun wa
anzala. Tak boleh juga. Dia mesti ada dengun di hidung. Wa anzala. Tengok saya sebut. Wa anzala minas samai ma'a. Okey, relax saja. Ma, buka mulut hujung lidah jatuh. Fa akhraja bihi lepaskan, dia keluar rakhawa, dia keluar hams. Rakha ni. Habis. Jangan baca kita ambil dalam sangat, jangan kita baca fa akhraja dia bunyi majhur. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum minats thamarati. Okey, minats dia ada rakhawa, dia ada hams. Minats thamarati rizqan lakum, rizqan lakum. Okey, jangan baca rizqan lakum, tak boleh. Rizqan lakum. Okey. Kalau ada soalan boleh terus tanyalah, insya-Allah. Yang boleh jawab saya jawab. Yang keduanya, tolong saya klik button share yang belum share lagi untuk kita sebarkan kepada sahabat kita, saudara mara kita di luar sana lah. Okey. Seterusnya, fala taj'alu, fa satu kalimah, la satu kalimah. Kita gentle pressure kan sedikit di huruf lam. Fala taj'alu qalqalah. Jangan taj'alu, jangan bunyi angin, tak boleh. Fala taj'alu fala taj'alu lillahi lillah. Ujung lidah digusi, terus tempat sentuh. Lepas tu dia turun kat bawah. Lillahi andada. Dia masuk cepat, dia masuk pekat dalam huruf nun. Tapi dengunnya rendah kerana huruf dal adalah huruf istifal. Andada wa antum ta'lamun. Okey. Dia terus masuk pekat. Wa antum ta'lamun, huruf ain. Ta buka mulut luas. Wa antum ta'lamun. Lama tak dengar gentle pressure. Kalau tak nak sebut gentle pressure, kita sebut nabar. Ataupun kalau tak, kita sebut tekan sikit lah. Ataupun intonasi tu kita angkat sedikit. Ikutlah kita nak guna yang mana-mana. Okey. Seterusnya, jom kita sambung. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Yang paling cantiknya kalau kita nak berhenti, fa'tu bi surah, kalau tak sempat nafas. Okay, kita tarik nafas balik, kita baca. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Okey. Wa in, dengan nun di sisi huruf kaf. Wa in kuntum. Okey, dengan nun di sisi huruf ta, dia tak sama dengan di sisi huruf kaf. Sebab apa? Kaf dia berada jauh daripada makhraj nun, dengun dia kurang. Tapi tak, dia berada dekat dengan makhraj nun, dengun dia pekat. Wa kuntum dia masuk. Kuntum fi raibin, dalam masa sama kita nak dia dengun rendah. Fi raibin, raibin
Mimma, huruf mim bertasydid, huruf nun bertasydid, kita dah sebut selalu. Wa gunna miman thumma nunan syuddida. Dia gunnahkan mim dan nun yang berada dalam keadaan tasydid. Okey. Seterusnya ala abdina, fi raibin, raibin. Okey, mimma nazzalna, naz dia sama dengan makhraj nun, makhraj lam. Nazza, azza, mimma nazzalna, dia bunyi safir. Okey, nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Ala buka mulut. Abdina, ain, abdina fa'tu bisurah. Bisu, jangan baca bisurah, jangan baca dengan sad, tak boleh. Bisurah. Mim mithlihi, mim mati bertemu dengan mim idgham. Mim mithlihi, huruf tha hujung lidah di hujung gigi atas, lepaskan suara dan angin. Mithlihi wad'u syuhada'akum, wad'u huruf dal kena qalqalah. Wad'u syuhada, hujung lidah digusi, sentuh kejap, lepas tu dia turun. Syuhada'akum, kaf bagi depan kukum. Min dunillahi, dunillahi. In kuntum sadiqin. Okay, dengan nun di sisi huruf kaf. In kuntum, dia sikit ku bagi depan, lepas tu masuk nun. Kuntum sadiqin, buka mulut. Sadiqin, dal bagi bawah di, tarik. Sadiqin. Seterusnya, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Okey, فَإِن لَّمْ, jangan baca فَإِن لَّمْ, dia tak ada dah, dia terus masuk ke dalam lam. Idgham bila gunnah. Fa'in lam taf'alu, lepaskan suara dan angin. Taf'alu, ain buka mulut. Taf'alu walan dengan nun di sisi huruf ta, dengan pekat. Walan taf'alu, lepaskan angin. Jangan sekat. Okey. Fattaqun nar, nun bertasydid, huruf harakat. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Okay. وقودها ولن تفعلوا, huruf fa ujung gigi atas ngambil bawah, lepas suara dan angin. Taf'alu, bismillah. Okey. Fattaqun nara, fatta hujung lidah digusi. Fat dia pertemuan sempurna, dia sekat suara. Fattaqun nara allati waquduha an-nas. Okey, waqiqu kena muncul. waquduhan nas, waquduhan nun bertasydid, gunnah dua harakat. Wal hijarah, jangan wal hija, ambil banyak sangat tak boleh. Wal hijarah, buka mulut. Wal hijarah u'iddat lil kafirin. U'iddat ujung lidah digusi sempurna, lepas suara. U'iddat lil kafirin. Lil kafirin, lil ka pangkal lidah tapi kat depan ni
ka, dia tak bunyi angin, dia tak bunyi ka, tak, tapi dia dah ada angin. Lil kafirin, lil kafirin. Rin berapa harakat? Kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat lah. Arid disukun. Uiddat lil kafirin, lil kafirin. Okey. Kita baca sekali lagi. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah kita dah baca setengah halaman malam ni beserta dengan sedikit ta'likan berkaitan dengan bacaan Al-Quranul Karim, berkaitan dengan makharijul huruf, berkaitan dengan sifatul huruf, ahkamut tajwid dan fasaha. Tak lain dan tak bukan adalah untuk kita liyalfudhu bi afsahil lughat, supaya kita dapat baca Al-Quran dengan lebih baik. Okey. Memandangkan musim ni kita jika berkesempatan lah kita akan tadabbur sedikit ataupun kita akan syarah sedikit berkaitan dengan ayat-ayat ataupun surah-surah yang kita baca. Malam ni insya-Allah kita akan ambil 2 ayat berkaitan dengan ayat yang kita baca pada malam ni. Ya ayyuha. Ya ayyuha ni hai. Wahai. Ayyuhan nas, wahai manusia. An-nas ni manusia. Kita sebut orang Kelantan kata manusia, nasia. An-nas asal juga. Asal perkataan manusia an-nas, nasun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas u'budu. U'budu dia datang dengan fa'lul amri, dengan suruhan. Sembahlah. U'bud, sembahlah. Sembah siapa? Rabbakum. Tuhan kamu. Tuhan kamu ni siapa pula? Siapakah Tuhan kamu? Allazi khalaqakum. Tuhan kamu ni dia adalah zat yang telah menciptakan kamu. Bukan setakat dia menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan dia juga yang telah menciptakan manusia sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Ayat pertama, ayat yang ke-21 dengan 22 ni, ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lah. Ini adalah intipati daripada ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita tengok ayat kedua ni, dia ayat yang ke-22 ni dia adalah sambungan kepada ayat yang pertama. Dia sebut apa lagi? Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakum. Ni kita sambil-sambil belajar terjemah ayat Al-Quran lah. Okey, ja'ala telah menjadikan, lakum kepada kamu, al-arda bumi, firasha sebagai hamparan. Firash kita disebut sebagai hamparan lah. Was-samaa'a binaa'a, dan as-sama' langit. Langit ni sama. Bina'a sebagai binaan. Wa anzala minas sama', dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada langit. Mina ni kita jumpa min mana-mana dalam Al-Quran, maksud dia daripada lah. Minas sama'i, daripada langit. Ma'an, air. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan daripada langit. Kenapa disebutkan hujan? Hujan merupakan antara pintu rezeki yang utama yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia. Sebab apa? Fa akhraja bihi minas thamarat, yang mana hasil daripada hujan tadi, tanah yang kering kontang dia jadi tanah yang lembap, jadi tanah yang basah. Lalu fa akhraja bihi minas thamarat, lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada bumi tadi dengannya, dengan air. Minas thamarat, daripada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok kayu. Rizqan lakum, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala cipta alam ni, cipta pokok kayu-kayan, pokok tanaman, sayur-sayuran adalah rizqan lakum, sebagai
rezeki kepada kamu, sebagai nikmat kepada kamu, sebagai keperluan kepada kamu ketika mana duduk atas muka dunia ni lah. Fala taj'alu lillahi, dan jangan kamu jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala, fa, maka la, jangan, lamun nahiyah. Taj'alu, kamu jadikan. Asalnya taj'aluna, tapi disebabkan dia kaedah bahasa Arab bila bersambung dengan lillah ni, fala taj'alu lillahi, jangan kamu jadikan Allah Subhanahu wa taala ni andada, sekutu. Andada, sekutu, ataupun kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Okey. Ayat ni ya, dua ayat ni, pertama sekali dia diturunkan ada asbabun nuzul. Cuma kalau kita baca Al-Quran, kita tengok asbabun nuzul saja, kita tak rasa kena kepada kita. Sebab apa? Sebab peristiwa ni turun pada orang sekian-sekian. Peristiwa ni turun pada waktu sekian-sekian. Kita bukan berada pada zaman diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak rasa benda tu. Tapi kaedah kita baca Al-Quran ataupun kita nak mentadabbur Al-Quranul Karim, kita kena faham bahawa ibrah ataupun pengajaran bi'umumil lafzi, kita perlu faham dengan umum lafaz tadi. Allah sebut ya ayyuhan nas, kita ni manusia. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut wahai manusia, maka kita akan rasa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita lah, ya ayyuhan nas wa'budu, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena rasa ayat ni diturunkan kepada kita, ayat ni ditujukan kepada kita juga. La bi khususis sabab, bukannya kerana sebab-sebab yang tertentu ataupun asbabun nuzul dia lah. Kalau kena gitu, kita tak rasa ayat ni diturunkan kepada kita. Maka caranya adalah kita kena rasa bahawa setiap yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan dalam Al-Quran ni, kita kena ambil pengajaran, kita kena rasa Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kita lah. Okey. Dua ayat ni juga merupakan teras kepada akidah. Teras kepada akidah. Kita dah tahu tujuan penciptaan kita di atas muka dunia ni adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ataupun beribadah ataupun ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang keduanya, selain daripada kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita kena kenal. Okey, kenal ni merupakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Huwa khaliquna. Allah lah yang menciptakan kita. Allah adalah Khaliq, yang menciptakan. Khaliq, dia menciptakan manusia, dia ciptakan alam, dia ciptakan bukit bukau, gunung ganang, semua ni daripada benda yang tidak ada kepada ada. Menciptakan daripada benda yang tak ada kepada ada. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Khaliq, dia adalah pencipta, kita adalah makhluk. Maka sepatutnya kita merasakan diri kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya lagi, kita juga kena tahu Allah Subhanahu wa taala ni, dia selain daripada dia menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala dia maha pengasih kepada manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaannya ke atas muka dunia ni, manfaatnya adalah untuk manusia. Seperti mana Allah kata, wa anzala minas sama', Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada langit ma'an, air. Hasil daripada air hujan tadi, Allah Subhanahu wa taala fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tumbuhan di muka bumi ini sebagai rezeki kepada kita. Maka kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan setakat kita mengucapkan alhamdulillah, tapi itu adalah sebahagiannya, dan sebahagian yang lain juga adalah kita perlu menggandakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itulah dulu untuk malam ni. Tadabbur kita berkaitan dengan dua ayat, yang mana ayat ni adalah untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasai dan kita meyakini dan kita mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah khaliquna, pencipta kita, dan kita adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas dasar itulah kita juga sentiasa memperbaiki diri, kita sentiasa mempelajari Al-Quranul Karim. Tujuannya adalah untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Kerana apa? Kerana Nabi SAW pernah sebut, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadat terbaik umat aku adalah baca Al-Quranul Karim. Okey. Sekadar tu berkaitan dengan pemahaman ataupun tadabbur kita. Dan saya nak isytiharkan juga sambil-sambil sebelum kita tutup kelas kita pada malam ni, insya-Allah Akademi Zamzam akan mengadakan seminar bedah buku online Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ni merupakan kitab tajwid asas bagi pelajar Al-Quranul Karim, maknanya kita lah. Yang mana Tuhfatul Atfal ni, matan dia ringkas 61 matan sahaja, nazam yang telah dikumpulkan oleh Imam Al-Jamzuri. Merupakan kitab yang patut dipelajari oleh setiap orang Muslim. Dikumpulkan padanya bab-bab terpenting dalam ilmu tajwid. Yang terpenting dalam ilmu tajwid ada dalam perbahasan Tuhfatul Atfal. Kenapa kita kena belajar Tuhfatul Atfal? Kerana kita nak tahu hukum-hukum ataupun perbahasan-perbahasan tajwid yang kita pelajari ni, dia ambil mana asalnya, mana perbahasan ilmiah dia dekat mana. Walaupun zaman penurunan Al-Quran dulu tak ada benda ni, tapi ulama telah menyusun berkaitan dengan hukum tajwid ni. Tujuannya adalah untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quranul Karim. Okay, insya-Allah kita akan adakan pada hari Sabtu bertarikh 25 hari bulan 6 2022 pada jam 8.30 pagi sehingga 5 petang, insya-Allah. Okey, siapa-siapa berminat boleh berhubung dengan admin di Akademi Zamzam. InsyaAllah kita jumpa dalam seminar tersebut nanti, insyaAllah. Okey, apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah datangnya daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.